you all kena tahu kita orang dalam medical faculty, kita orang tidak pernah diajar cara diet. Tak pernah diajar diet. Macam mana apa patut kita makan. Kita tak pernah diajar. Kita bukan dietitian. Kita diajar untuk jadi doktor. Untuk jadi doktor, untuk merawat orang. Untuk bagi ubat kat orang lah, senang cerita. Jadi, kita cuma diajar pasal penyakit. Macam mana nak merawat penyakit. Sama ada you potong, sama ada you racun, sama ada you bakar. Sama ada you bagi ubat, ataupun mungkin you potong. Itu sajalah yang kita belajar lah. Jadi, cara lain nak merawat penyakit tu kita tidak pernah diajar. Kita tidak pernah diajar cara diet yang betul. That's why ramai doktor-doktor juga sama anda semua. Makan apa saja. Sama termasuklah Dr. Ju. Makan saja. Apa yang kita nak makan. Sebab kita tidak pernah diajar benda-benda ni semua. Dan pasal gula semua. Mana kita pernah diajar, kita tahu gula gunanya untuk buat tenaga. Jadi, kalau tak ambil gula, katanya tidak bertenaga. Sebenarnya benda tu salah semua sekali. Sebab kita menganggap gula tu adalah maksud gula tu lah gula putih. Maknanya gula tu mesti kita ambil. Sebenarnya kalau semua orang nak tahu, Dr. Ju pun dah bagi tahu sebelum ni kan, bahawa gula ada di mana-mana. Gula tidak hanya ada dalam gula putih, dalam gula yang warna putih, warna coklat, maknanya gula tambahan. Gula dah ada dalam makanan kita. Nasi kita adalah big block of sugar. Buah tu penuh dengan gula dalam tu. Sayur juga ada karbohidrat. Ubi kentang, ubi keledek juga karbohidrat. Everywhere yang ada karbohidrat juga dalamnya adalah sugar. Big block of sugar. Jadi kalau kita dah ambil gula daripada tempat lain, perlu ke kita ambil gula tambahan? Perlu ke kita ambil gula tambahan? Maknanya perlu ke kita added sugar? Added sugar maknanya kita ambil gula tambah lagi. Dalam nasi you dah ada gula, you tambah lagi gula. Itu maknanya you gula tambahan. Gula tambahan ni ada dalam 1000 tahun yang lalu saja. Dulu-dulu tak ada. You ingat zaman Nabi tu ada ke gula putih ni? Tak ada kan? Zaman dulu-dulu ada ke high fructose corn syrup? Tak ada kan? Sebenarnya kita ni zaman dah berlalu lama. Jadi kita banyak tak tahu apa yang berlaku pada zaman dahulu dulu. Jadi kita ni 1000 tahun tu dah lama. Umur kita ni baru berapa? Paling-paling macam Dr. Ju 60. Ada yang dekat sini, majoriti korang semua muda-muda lagi kan? Jadi belum hidup pun waktu tu. Jadi tak tahu apa berlaku pada zaman dahulu. Adakah zaman dulu ni memang dah ada apa yang kita makan sekarang ni ada pada zaman dahulu? Memanglah tak ada kan? Jadi sebab itulah banyak yang cakap kita mesti makan gula. Sebab doktor tu sendiri ambil gula. Sebab you all jangan tak tahu ni Dr. Ju nak cakap you all jangan tak tahu. Sebab Dr. Ju juga dulu pernah ada macam-macam penyakit. Jadi kawan-kawan Dr. Ju pun ramai yang ada diabetik, yang on insulin, yang makan macam-macam ubat, yang makan ubat kolesterol, yang sakit jantung, yang mati kena stroke, yang mati kena kanser, ramai kawan-kawan Dr. Ju. Jadi maknanya kami juga manusia biasa. Kami juga macam anda semua yang banyak melakukan kesilapan. Ilmu kami sebagai doktor hanyalah ilmu untuk merawat penyakit. Tetapi kami sendiri tak tahu macam mana nak menangani masalah diri sendiri. That's why kalau you tengok doktor juga ramai yang isap rokok. Siapa dekat sini pernah tengok doktor isap rokok? Bukan tu saja, even patient-patient Dr. Ju cakap, doktor yang dekat tu injek insulin lah doktor. Dia cakap saya juga injek insulin. Benda tu memang biasalah. Maknanya kita sebagai doktor, kita bukanlah yang terbaik. Bukanlah yang terbaik. Kalau dia kata dia tu yang terbaik, itu dia cakap dia yang terbaik. Itu doktor tu cakap yang terbaik. Tak baik Dr. Ju nak kata doktor. Because I'm a doctor. Doktor yang dah berpengalaman, dah banyak dah melalui, dah banyak makan garam, dah banyak merasa kesakitan, dah merawat macam-macam jenis penyakit.
dah melalui banyak kesilapan. Jadi Dr. Ju cuma nak share supaya anda semua tidak mengulangi kesilapan atau buat kesilapan yang Dr. Ju dah buat. That's why lah Dr. Ju share apa yang Dr. Ju tahu. Memanglah bila kita bercakap benda yang luar daripada kebiasaan, orang akan marah. Orang akan tak setuju. Especially doktor-doktor muda banyak yang tak setuju. Yang kata macam-macam, tak kisahlah. Dr. Ju selalu cakap, kita tahu ke mana kita nak pergi. Kita tahu tujuan kita untuk apa. Kalau tujuan Dr. Ju untuk glamour, untuk kaya, dah nak mati dah. Tak perlu dah glamour tu. Betul tak? Jadi tujuan Dr. Ju hanya untuk mendidik sahaja. Untuk sampaikan apa yang Dr. Ju tahu, untuk membantu seramai mana yang boleh dibantu. Okey? Apa ni nama? Kenapa ada doktor yang cakap tak boleh tak ambil gula? Mesti ambil at least sikit. Sebab itu dia, maknanya doktor tu kurang ilmu dia pasal benda ni lah. Sebab kenapa ada orang bila dia berhenti ambil gula, ramai yang menggigil-gigil. Menggigil-gigil. Letih, lesu, lemah, lemau, tak boleh berfikir, tak boleh tidur, berdebah-debah. Itu pun Dr. Ju pernah merasakan benda tu. Sebenarnya, apa yang berlaku pada anda semua adalah anda addicted to sugar. Kita semua ketagih pada gula. Ketagih pada gula. Kita semua sebenarnya addict. Kita semua sebenarnya bukan drug addict tapi sugar addict. Maknanya kita sebenarnya ketagih kepada gula. Maknanya gula tu inverted comma. Bukan bermakna gula putih sahaja. Maknanya gula tu daripada merata-rata sumber. Maknanya kita ketagih kepada gula. Ketagih kepada gula is real. You all boleh tengok, boleh Google. Sebab dekat otak kita ni, dekat midbrain kita ni, kita ada satu center. Center tu adalah, ataupun pusat tu adalah pusat yang menerima reward. Menerima reward. Kenapa orang ketagih dadah? On the first place, kenapa orang ambil dadah? Bila orang ambil dadah, sebab maknanya bila dia ambil dadah, dia dapat ketenangan, dia dapat keseronokan, dia dapat satu benda yang luar biasa hebat. Jadi bila dia dapat keseronokan tu, otak kita akan dapat reward. Jadi bila kita ada reward, otak kita dah cakap, kalau kau ambil ni, engkau akan seronok. Kalau kau ambil ni, engkau akan hilang tension. Engkau akan relief, engkau akan boleh tidur, macam-macam lah. Itu namanya reward. Reward center tu ada dekat otak kita ni. That's why, bila you ambil sekali, otak you detect, kalau ambil benda ni, you akan rasa best. Jadi, otak you ni akan simpan benda tu sebagai best. Dan dia akan minta lagi. Kalau you ulang lagi, bertambah 2 kali best. You ambil lagi kali ketiga, 3 kali best. Bila you ambil keempat, 4 kali best. Bila dia best, otak you selalu cakap, you kena ambil ni, baru you best. You ambil ni, mesti you akan best. That's why kita dapat addict, kita dapat ketagihan. So, bila you dah terjebak dengan ketagihan, kesedapan tu, best tu, dah you terjebak, you susah nak keluar daripada ketagihan tu. Itu adalah dadah. Jadi, dadah tu ada macam-macam lah kan ya. Jadi, kenapa drug addict tak boleh berhenti daripada ketagihan dia? Sebab you dah terjebak. Maknanya dia sudah sakit. Diorang buat kajian tau. Diorang buat dia buat scan. Dia buat maknanya MRI. Dia nampak perubahan, apa beza orang yang ketagihan dadah dengan orang yang normal. Dia ada lain. Maknanya dia ada perubahan yang lain. Orang yang normal macam ni rupanya, orang yang ketagihan dekat MRI rupa dia lain. Jadi, ni yang colored punya lah. Jadi,
Maknanya bila kita dah dapat ketagihan kepada dadah tu, kita sudah terperangkap. Maknanya setiap hari kita fikir, wah sedapnya, wah seronoknya. Contohnya kalau orang-orang yang ketagih dadah tu, dia kata apa? Engkau orang tak ambil dadah, kau tak tahu sebab Dr. Ju merawat dalam 400 penagih dadah dekat klinik Dr. Ju. Jadi apa yang dia cakap apa? Engkau orang yang tak ambil dadah tu bodoh, dia kata. Sebab dia kata, you tahu tak? Bila you ambil dadah, sebenarnya sedapnya 50 kali ganda lebih sedap daripada seks. Macam mana orang rasa seks tu sedap sangat, orang yang tak kahwin tak tahu. Mungkin orang yang tak kahwin tak tahu. Bila orang tu dah kahwin, dia akan tahu betul sedapnya seks tu. Sedapnya bersama dengan suami isteri tu. Jadi orang yang ambil dadah kata, you all semua ni bodoh. Sama juga dengan orang yang dah kahwin. Dia cakap orang yang tak kahwin tu, kenapalah korang tak kahwin? Best kahwin tu. Sampai ada orang yang bukan Islam mungkin, ada orang boleh pergi melacur. Boleh pergi jumpa pelacur sebab ketagih kepada seks. Cuba bayangkan penagih-penagih dadah tu cakap, sedapnya dadah tu, bestnya dadah tu 50 kali ganda daripada seks. That's why adalah amat susah untuk dia keluar daripada ketagihan dadah tu. Maknanya dia tak boleh keluar. Lama-lama kalau you tak ambil, you sakit. You dapat withdrawal symptom. Contohnya kalau orang tu mungkin tak ambil, tak ada seks, dia sakit pinggang lah. Mungkin dia tak boleh tidur lah. Ini contohnya lah. Jadi orang yang ketagih dadah, bila dia tak ambil dadah, dia akan sakit. Dia akan sakit. Dia akan dapat withdrawal symptom. Withdrawal symptom orang bahasa Melayu panggil gian. Maknanya bila dia tak ambil dadah, dia akan gian. Dia akan menggigil-gigil. Mula-mula sikit je gian dia. Mungkin cuma teringat-ingat, naklah. Lama-lama dia dapat gian yang teruk. Menggigil-gigil. Kepala sakit. Ada yang sampai yang teruk tu sampai muntah-muntah. Lepas tu sampai berak-berak. Sampai sakit sendi. Sampai macam-macam. Itu adalah withdrawal symptom. You all kena tahu ya. Dadah dia ada satu fenomena dipanggil tolerance. Mula-mula you mungkin injek satu benda yang sikit sahaja. Mungkin mula-mula dia cuma ambil kita panggil bukan heroin. Yang dia ganja sahaja. Bila ganja tu lama-lama ganja tu dah tak best, dia nak pergi yang lebih further. Lebih best lagi. So dia ambil mungkin kedua dia mungkin ambil morfin, heroin dulu, lepas tu morfin, lepas tu macam-macam campur-campur. Sama juga dengan bila kita dah dah makin kebal pada drug tu, maknanya bila you berhenti, dia punya withdrawal symptomnya lagi berat. Maknanya kalau you sikit-sikit saja ketagih, gian you sikit. Bila you dah ketagih benda yang besar, especially mula-mula cuma isap-isap, lepas tu makan-makan, lepas tu injek-injek. Bila dah injek-injek tu maknanya you punya ketagihan tu dah besar. Bila ketagihan tu dah besar, withdrawal dia sangat besar. Maknanya kalau dulu cuma kalau tak makan teringat-ingat, lepas tu dia mula pening-pening. Lepas tu kalau yang dahsyat sangat tu, maknanya withdrawal dia dahsyat, dia akan sakit. That's why bila you nak getagih dadah, you akan sakit sangat. That's why kadang-kadang mak-mak belikan anak dia dadah. Dia tak sanggup tengok anak dia kesakitan. Jadi, kenapa Dr. Ju cerita pasal dadah? Sebab Dr. Ju nak cakap bahawa ketagih gula 5 kali ganda lebih dahsyat daripada ketagih dadah kokain. Diorang dah buat maknanya scan ni, MRI ni dekat otak manusia yang ambil dadah dengan yang ketagih gula. Ketagih dadah, ketagih gula. Ketagih gula ni lebih teruk efek dia daripada ketagih dadah.
Maknanya Dr. Ju nak cakap, kenapa kita tak boleh langsung nak keluar daripada gula, sanggup buat apa saja asal dapat makan gula, sebab kita ketagih kepada gula. Kita ketagih kepada gula. So, Dr. Ju ada ramai pesakit, betapa teruknya dia ketagih bila dia berhenti gula, menggigil-gigil, sampai ada yang telefon Dr. Ju. Doktor, kalau saya tak ambil juga gula hari ini, besok saya kena masuk ward. Saya dah tak boleh tahan, doktor. Saya letih lesu. Kenapa you all letih lesu? Bukan sebab gula tu, tetapi sebab you ketagih kepada gula. Sebab ini adalah withdrawal syndrome. Maknanya you gian pada gula. Sebab tu bila you tak makan gula, besoknya you letih lesu, tak boleh tidur malam, pening kepala, menggigil-gigil. Jadi sebab tu you tak boleh berhenti gula. Sebab siapa-siapa dekat sini yang cakap macam-macam, bila Dr. Ju cakap off gula, dia akan cakap macam-macam. Tak boleh. Nanti ni maknanya you adalah salah seorang daripada yang tengah ketagih gula. Mungkin doktor yang cakap, mana boleh tak makan gula? Ni you menyeksa diri. Sebenarnya doktor tu pun tengah ketagih gula. Jangan heranlah, I'm a doctor. Jadi sebab saya Dr. Ju juga pernah ada ketagihan gula ni. Sampai ambil masa dekat 2 minggu ke sebulan macam tu. Hari-hari migraine. Sakit, berdebar-debar, dub, malam tak boleh tidur bila berhenti gula. Maknanya Dr. Ju ada maknanya yang dipanggil sebagai gian pada gula. Bila Dr. Ju berhenti gula. About 1 month macam tu, 2 weeks to 1 month macam tu, menderita, letih, lesu, tak boleh tidur malam. Yang paling sakit kan ni kepala ni sakit. Kalau ikutkan hati, memang Dr. Ju nak ambil semula gula tu. Sebab kita ketagih. Maknanya tak boleh. Bila you makan, hilang sakit kepala. Siapa dekat sini ada macam ni? Bila tak makan gula, pening, sakit kepala, letih, tak boleh tidur malam. Siapa ada kat sini? Cuba angkat tangan. Cuba tulis. Dan bila you ambil gula, baik. Dr. Ju pun biasalah. Tak payah nak cakap, pernah mengalami semua ni. Tak heran. Jadi, bila orang duk cakap macam-macam, no, we must take gula. Tak boleh tak ambil gula. Mana boleh tak ambil gula? Tak heran, because Dr. Ju pun sama dengan you all dulu. So, Dr. Ju pun pernah ada gian ni. So, kalau you all sekarang ni gian pada gula, ngaku je lah. Dan buatlah sesuatu. Buatlah sesuatu. Jadi, maknanya, kalau orang cakap tak ambil gula tu menyeksa diri, sebenarnya kita kena fikir balik. Yang mana lebih menyeksa diri? Tak ambil gula menyeksa diri atau ambil gula menyeksa diri? Kalau keturunan you kencing manis, mak kencing manis, bapak kencing manis, adik-beradik kencing manis, tok nenek pun kencing manis, mak on dialysis, bapak kena potong kaki, dan you sekarang ni ada masalah obesity, adakah you masih lagi nak ambil gula? Adakah you masih lagi nak mengikut you punya 7 cm ni untuk ambil benda-benda yang manis? Sebab kemungkinan you untuk dapat kencing manis adalah 60%. Maknanya is either yes or no. Maknanya memang you akan kena tu sangat tinggi kencing manis. Cuma tunggu waktu sahaja. Sooner or later, kalau you punya father dah diabetik, mother diabetik, adik-beradik diabetik, you dah ada masalah overweight, sooner or later you memang akan dapat kencing manis. Jaga-jaga you akan dapat kencing manis. Jadi daripada sekarang ni lah kita nak ubah. Dr. Ju nak ajar anda semua ubah daripada generasi kencing manis kepada kita breakkan. Kita putuskan talian. Bukan nak putuskan talian dengan mak bapak. Putuskan talian daripada generasi yang ada kencing manis kepada generasi yang tak ada kencing manis. Okey? So, siapa dekat sini yang tak nak ada kencing manis? Siapa yang dekat sini yang mak bapak dia ada kencing manis? Ataupun mungkin mak dia ada kencing manis? Ataupun father you ada kencing manis? Jangan salahkan dia orang. Dia orang tak bersalah.
Kita yang kena betulkan keadaan. Genetik kita lemah, ada kencing manis. Maknanya kalau kita tak jaga daripada sekarang, kita bakal dapat kencing manis. Even mak bapak kita kadang-kadang langsung tak ada kencing manis. Padahal genetik kita ada kencing manis. Because mak bapak kita dia jaga dia tak makan apa yang kita makan. Mak bapak kita tak makan apa yang kita makan. Jadi dia orang tak dapat kencing manis. Datang pada kita, kita yang dapat kencing manis. Sebab mak bapak kita tak ajar makan apa yang kita makan sekarang. Kita yang pandai sangat, dah keluar daripada universiti, dah pakai kereta dah pakai kereta besar, dah ada rumah besar, wang besar, boleh makan apa-apa saja. Tetapi jangan sampai satu hari nanti wang besar you ni semuanya akan dibagi pada doktor-doktor dekat hospital swasta sana untuk bayar you punya medical bill. Okay? So, jadi Dr. Ju nak cakap bahawa sebenarnya kita tak makan gula sebenarnya bukan menyiksa diri, tetapi kita sayang diri kita. Dan bila kita tak ambil gula sebenarnya, kita sebenarnya sayang diri kita. Dan bila kita ambil gula sedangkan keturunan kita memang ada masalah kencing manis, itu bermakna kita saja menyiksa diri. Sebab semua orang tahu dan diabetik, you bakal akan dapat macam-macam komplikasi. Hari-hari Dr. Ju jumpa orang yang buah pinggang dia rosak sebab diabetik. Hari-hari Dr. Ju datang kat klinik, dekat klinik ramai yang buat dressing untuk dia orang punya masalah kakinya nak kena potong because of diabetik. Malam tadi kita ada talk show, ada hot seat. Siapa ada dekat hot seat malam tadi? Siapa ada tengok hot seat? Nanti insya-Allah Dr. Ju akan cari lagi. Siapa-siapa yang dekat sini yang nak berada dalam hot seat Dr. Ju? Dr. Ju yang akan interview. Siapa yang kat sini ada kencing manis yang nak Dr. Ju interview secara live? Perubahan you setelah follow Dr. Ju. Siapa dekat sini? Nanti Dr. Ju bagi hadiah siapa yang nak berada dalam hot seat Dr. Ju. Kita buat hot seat. Hot seat maknanya you live dengan Dr. Ju dan you cerita apa perubahan. Sebab Dr. Ju ada banyak testimoni yang dah on insulin, dah off insulin, gula dah normal. Yang malam tadi gula dia boleh 30. Lepas follow dan kaki dia dah hampir kena potong yang malam tadi punya. You all boleh tengok real life, bukan real life lah, you boleh tengok rakaman ya kan. Puan ni kaki dia dah nak kena potong dah. Pergi hospital tengok-tengok gulanya 30. Masya Allah, 30 tu okey lagi sebab ramai yang jumpa Dr. Ju high, ditulis HI. High tu maknanya mesin yang dekat klinik tu tak boleh baca. Maknanya dia lebih daripada 30. Dan apa yang berlaku adalah kaki dia busuk. Dan kaki dia dah buat operation, buang semua busuk-busuk, dah tinggal nampak tulang semua. Kaki dia bawah pun habis kena korek, depan kena korek, betul-betul macam ayam dah kena buang kulit. Macam itulah kaki puan tu malam tadi. Dan sebenarnya kita tak boleh nak show sangat gambar tu because Facebook dia sekarang ni sensitif ya. Kalau ada gambar-gambar yang macam tu dia block. That's why kita tak boleh nak tengok. Kalau you all nak tengok macam mana rupa kaki puan tu malam tadi, boleh join Dr. Ju punya Telegram. Dr. Ju ada share. Lepas tu dia follow. Waktu tu dia follow Dr. Ju punya protokol. Dia off sugar completely. Dia buat low carbohydrate diet. Dia buat intermittent fasting. Then dia dressing selalu. Dia follow lah apa yang Dr. Ju ajar. Alhamdulillah gula dia dah sekarang tinggal 4, 5 macam tu. Kaki dia dah sepenuhnya sembuh. Alhamdulillah kaki dia masih ada lagi. Sebab Dr. Ju ramai juga yang tak nak follow. Kaki dia last kena potong. Tapi Alhamdulillah puan ni kaki dia sehat balik. Okay, so you all boleh tengok dekat Dr. Ju punya ni. So siapa-siapa dekat sini yang ada good result setelah follow Dr. Ju, mungkin dia masuk kelas-kelas Dr. Ju, mungkin dia masuk MDDJ, mungkin dia masuk My DJ sebab Dr. Ju dah mula buat coaching since
apa ni lama dah dari 2018 kan. So Dr. Ju ada banyak testimoni yang dah off ubat, yang dah off insulin, dah ada makan ubat mungkin very low dose. Jadi siapa yang nak jadi hot seat, yang nak jadi tetamu Dr. Ju, boleh tulis kat sini, nanti tim Dr. Ju akan contact you. So Dr. Ju akan sendiri interview you. Akan interview you sendiri. So you bagusnya you boleh bagi inspirasi pada orang lain. You all boleh bagi inspirasi pada orang lain bahawa kencing manis sebenarnya boleh reverse. Siapa kata kencing manis tak boleh reverse? Reverse bermakna bukannya bermakna memang ramai juga yang dah off ubat. Reverse bermakna you on insulin, you reverse kepada pil. Daripada 5 pil mungkin you makan 1 pil. Itu maknanya reverse. Reverse maknanya undur ke belakang. Bukan bermakna reverse bermakna you dah tak dah normal. Tapi ramai juga yang normal, especially yang muda. Yang muda dulunya obese, kencing manis, on insulin, kemudian bila dia follow Dr. Ju punya protokol, off insulin, badan drop, turun diet dan dia tak makan ubat langsung. Tetapi lepas tu dia jagalah sebab dia ada keturunan diabetik. Jadi kalau you tengok daripada dalam dietdoctor.com, you boleh join dietdoctor.com. You boleh tengok dekat situ beribu orang yang reverse diabetiknya dengan cara apa yang Dr. Ju ajar, tapi Dr. Ju tambah lagi. Yang dekat dietdoctor.com yang ajar adalah dia punya doktor-doktor pakar lah kat dalam tu. Ajar macam mana nak reversekan dia punya masalah diabetik secara semula jadi. Okey, siapa dekat sini nak jumpa Dr. Ju kat Setia Alam? Siapa yang dah register? Dr. Ju akan berada di Setia Alam pada 18 hari bulan ni. 10 sampai 12 hari bulan. So siapa-siapa yang nak jumpa Dr. Ju bolehlah datang ke boleh register lah InsyaAllah lah kita tengok berapa orang yang boleh muat. Tempat tu taklah besar. Jadi mungkin tak boleh ramai yang masuk, tapi tak apa. Datang sajalah. Paling-paling duduk kat lantai kan. Okey, kita sembang-sembang pasal generasi tanpa diabetik. Kita nak ubah generasi Malaysia, kita nak putuskan rangkaian diabetik ni kepada, kalau boleh seboleh-bolehnya kita tak nak generasi kita ada diabetik. So siapa yang nak join, you all bolehlah bagi nama pada tim Dr. Ju, sebab takut ramai sangat kan tak muat pula kat Setia Alam So siapa-siapa yang kat Setia Alam ataupun mungkin cuti-cuti ada yang nak ke KL nak jumpa Dr. Ju, kita boleh daripada pukul 10 sampai pukul 12. Okey, dan siapa-siapa yang dekat sini yang dah jadi Dr. Ju punya agent, squad Dr. Ju, Dr. Ju nak jumpa squad Dr. Ju pada petang ni petang 18 hari bulan, petang tu Dr. Ju nak jumpa squad Dr. Ju. Kita sembang-sembang pasal bisnes lah. Pagi pasal kesihatan, petang pasal bisnes dan juga pasal kesihatan jugalah. So siapa-siapa yang dah register jadi tim Dr. Ju ataupun squad Dr. Ju atau ejen Dr. Ju, kita boleh jumpa pada 18 hari bulan. Okey, so bulan ni Dr. Ju nak jumpa seramai mana yang boleh. Nanti kalau yang dekat Singapura, yang dekat KL, Dr. Ju nak buat pula dekat Johor Bahru. So siapa-siapa daripada Singapura yang boleh masuk ke Malaysia, area Johor Bahru, kita buat pula program Meet Dr. Ju di Johor Bahru. Ini program ni adalah program untuk kita sembang-sembang sahajalah kan. Sembang-sembang pasal kesihatan, boleh tanya, boleh. Kita buat juga secara live untuk yang tak dapat datang, yang jauh boleh secara live. So, you all boleh register. Okay, so siapa-siapa yang nak masuk seminar Dr. Ju, hidup sehat tanpa diabetik, boleh tulis kat sini, saya nak join hidup sehat tanpa diabetik. Itu adalah seminar online seminar online. Jadi siapa-siapa yang nak join hidup sehat tanpa diabetik. Yang ini adalah tadi siapa-siapa yang nak datang ke Setia Alam, siapa yang betul-betul nak datang boleh register je lah dekat Setia Alam. Generasi tanpa diabetik. Macam mana kita nak buat generasi kita tanpa diabetik? Sebab sekarang diabetik makin meroket. Macam mana kita nak at least tegak lah kalau tak boleh drop. Tapi kalau boleh kita nak drop kan. Kita kena bermula daripada sekarang.
Jangan dah bertalu teruk dah. Everybody dah kena diabetik. Everybody dah kena buah pinggang rosak. Mata dah buta. Barulah kita sibuk. Jadi jangan hanya makan ubat. Dr. Ju selalu cakap jangan hanya makan ubat. Selagi Dr. Ju hidup, selagi Dr. Ju sehat, insya-Allah Dr. Ju akan guide anda semua untuk untuk kita dapatkan kita punya generasi tanpa diabetes. Jadi kalau kita diabetik, mungkin kita boleh kontrol kencing manis kita tanpa ubat ataupun dengan ubat yang rendah. Tetapi kita tak nak anak-anak kita dapat diabetik. Jadi macam mana kita boleh discuss nanti di Setia Alam. So, siapa-siapa yang datang ke Dr. Ju ada buat diabetes screening percuma. So ini adalah kita boleh ambil darah, mungkin ambil air kencing ke ambil darah. Jadi kita bagi diabetes screening percuma untuk anda semua yang datang ke Diju Wellness Setia Alam, Diju Wellness Johor Bahru, Diju Wellness Labis. Kita buat diabetes screening percuma. So anda semua digalakkan datang sambil-sambil mungkin sambil jumpa Dr. Ju sembang-sembang, you all boleh buat diabetes screening percuma di Setia Alam. Di Setia Alam buka hari-hari Anda semua siapa yang teringin nak tahu ada kencing manis ke tidak, boleh buat test ni di cawangan-cawangan Dr. Ju di Diju Wellness Kita ada Diju Wellness Setia Alam. Dan ini adalah promosi bulat. Siapa nak tahu bulat? Bulat tu apa? Bulat adalah minyak MCT oil. MCT oil ni kenapa Dr. Ju galakkan orang yang kencing manis ambil? Sebab MCT oil ni dia adalah minyak yang sudah ditapis. Sebenarnya dia ada satu cerita tahu. Dia cerita dekat luar negara dia ada satu minyak dipanggil brain octane oil. Minyak ni sangat famous. Minyak ni sangat famous. Minyak ni bila you minum you tak lapar. Bila you minum you akan cepat capai ketosis. Jadi minyak ni dekat luar negara dia orang jual dengan harga yang sangat mahal. Namanya brain octane oil. So, diorang pakai untuk orang yang diet. Diorang masukkan dalam kopi diorang masukkan dalam teh, diorang minum macam tu saja. Diorang buat letak minyak ni dalam diorang punya produk-produk untuk kurus. Jadi minyak tu namanya brain octane oil. Dan Dr. Ju dulu pun beli brain octane oil. Bila ditengok belakangnya, rupanya kandungannya adalah MCT oil daripada virgin coconut oil daripada Sabah. Maknanya pengeluar brain octane oil ni adalah ambil, maknanya dia import minyak ni virgin coconut oil tu daripada Sabah, ditapisnya jadikan MCT oil ataupun medium chain triglyceride dan dilabelkan sebagai brain octane oil. Dan benda tu sangat famous dekat luar negara, satu dunia dia jual this brain octane oil. Brain octane oil ni sebenarnya adalah MCT oil. So MCT oil, jadi Dr. Ju Dr. Ju punya company, kita orang keluarkan bulat. Bulat ni sama dengan brain octane oil. So macam mana you nak makan bulat ni? Bulat ni sebenarnya you boleh minum macam tu saja bersama makanan. Bila you dah makan, you minum bulat, you tak lapar. Dengan syarat you punya makanan mesti low carbohydrate. You punya makanan mesti tak ada gula. Jadi ramai orang letak bulat ni dekat salad dia. Dia letak dekat kopi dia. Dia letak dekat mana lagi dia boleh letak dekat sup dia. Dia boleh letak dekat, maknanya kalau you nak lapar, contohnya breakfast. The best breakfast contohnya, sebab Dr. Ju ajar amalkan intermittent fasting. Pukul 10 tu ramai yang tanya, doktor, pukul 10 tu saya nak makan apa? Sebab saya diet ni, saya tak nak makan banyak. Macam mana you nak makan pukul 10 tu supaya you tak lapar sampai pukul petang mungkin sampai pukul 4 petang. So you ambil MCT oil ni ataupun bulat ni. So bulat ni you boleh letak dekat salad, you letak telur, you makan dengan telur dengan salad. Kemudian you minum air kopi ke macam tu lah.
Jadi bulat mesti dimakan bersama makanan. Ataupun you buat sup ayam, sup lembu, sup telur, letak bulat ni dalam tu. Jadi bila you makan benda ni, you letak bulat 2 sudu, you akan tak lapar sampai petang. Jadi bulat ni diamalkan oleh pengamal low carb diet, ketogenic diet. Dan untuk you sebagai pesakit kencing manis, kita tak nak you all makan banyak supaya gula you tak meroket. Jadi bila you ambil bulat, masukkan dalam makanan you tak lapar. That's why kita keluarkan bulat. So siapa yang beli bulat, you all akan dapat free 1 tiket HSTD, Hidup Sehat Tanpa Diabetik. Free untuk akses seminar ataupun kelas Hidup Sehat Tanpa Diabetik. Kalau beli 2, ada promosi harga murah lagi dan you dapat 1 tiket juga. Jadi ini adalah promosi daripada Digi Wellness. So siapa-siapa yang nak beli boleh cakap kat situ. Nak bulat, ataupun nak kurus, this is the best oil untuk you ambil supaya you tidak, you tak lapar. Okey? Itu adalah yang Dr. Ju nak cerita pasal bulat. Jadi sebab Dr. Ju adalah pengamal low carb diet ataupun ketogenic diet ataupun diet Dr. Ju lah. Diet Dr. Ju dia low carb diet, no sugar, high fat, high good fat. Sebab bulat ni selain daripada dia cepat kenyang, dia juga ada banyak kebaikan ya. You akan jadi sangat pandai. Anak-anak you kalau you letak bulat ni dalam dia punya minuman pagi nak pergi sekolah, budak tu dia punya ingatannya sangat-sangat hebat. Sebab Dr. Ju ada satu kes yang dia bagi dekat baby dia. Dia masuk dalam susu dia sikit, dalam susu anak cucu dia. Setiap hari dia bagi sekali, dia letak dekat susu cucu dia. Wah, dia kata cucu dia pandai, hebat sangat. Dia kata cerdik gila, dia kata. Dia bagi minum bulat ni. Sebab tu dia panggil brain octane. Dia stimulate kita punya brain. This very good lah untuk you punya brain punya food. Okay. So, Dr. Ju nak tengok, ada soalan ke? Ada tak soalan? Okey, tak ada rasa apa-apa. Bulat tak ada rasa, langsung tak ada rasa. Kalau letak, Dr. Ju selalu letak dekat dalam air kopi, tak rasa apa-apa pun. Tak rasa minyak pun. Tak rasa macam minyak zaitun ada rasa kan. Ini tak rasa apa-apa. So, siapa nak bulat, boleh tulis je kat bawah ni. Nak bulat, nanti tim Dr. Ju akan bantu anda semua Okey, so tadi ada beberapa perkara. Pertama, siapa nak jumpa Dr. Ju boleh register untuk jumpa di Setiap Alam. Kedua, siapa yang nak join Hidup Sehat Tanpa Diabetik, boleh cakap dekat situ, saya nak join seminar Hidup Sehat Tanpa Diabetik. Siapa yang nak beli bulat boleh tulis kat situ nak bulat. Siapa yang nak jadi ejen Dr. Ju, bila you jadi ejen Dr. Ju, you dapat beli produk-produk tu semua dengan harga ejen. So yang nak jadi ejen Dr. Ju boleh tulis kat situ, saya nak jadi ejen Dr. Ju. Nanti tim Dr. Ju akan bantu anda semua. Okey? Okey, jadi kalau nak resepi bulat ni pun kita ada resepi bulat. Jadi ini adalah cara mudah untuk you nak kuruskan badan. Jadi ramai orang tak makan tapi lapar. Kalau you misalnya buat intermittent fasting, pagi pukul bukan pagi, maknanya petang pukul 6 your last meal 5:30 tu you letak bulat. You letak, jangan nak makan ada gula. You buat salad ke, you buat sup ayam ke, letak bulat. Ataupun you minum kopi, letak bulat. Ataupun tak suka kopi, you minum koko, letak koko, letak bulat. You letak butter, pure butter. You jadikan minuman you bulletproof coffee ataupun bulletproof koko. Then you makan telur 2 biji, makan sayur, ambil lah apa-apa kalau you nak makan suplemen. And then besoknya, malam-malam you minum air je. Besok pagi first meal you adalah after 10. You nampak, you akan tidak lapar. Okey, dan badan you akan makin kurus. Paling penting, kencing manis you terkawal. Ingat Dr. Ju adalah doktor kencing manis. Doktor yang coach anda buat kencing manis. Sebab ada yang komen pasal gemuk lah, pasal obesity semua. Memanglah kencing manis majority due to obesity. Maknanya penyakit diabetes. Okey, dah penat lah bercakap. Ada soalan ke?
Ada orang gastrik boleh minum. Boleh. Puan Rafiza. Boleh orang gastrik boleh minum bulat. Tak ada masalah. You makanlah, jangan perut kosong lah. Bukan you tak gastrik ke, minum bulat mesti lepas makan. Sama ada you masuk dalam salad, you masuk dalam kopi, you masuk dalam apa-apa yang you makan lah. Maknanya you masuk dekat sup ayam ke, dekat sup ikan ke, sup telur ke, ataupun you masuk dalam kopi, tapi jangan minum kosong macam tu je. Sebab apa-apa pun yang namanya minyak, you minum minyak kelapa ke, minyak bulat ke, you ambil flaxseed oil ke, you ambil apa pun, dia tak boleh perut kosong. Dia akan irritate you punya usus dan menyebabkan you berak-berak nanti. Okey, rasanya itu saja. Bateri pun dah nak kong tu. Okey, itu saja daripada Dr. Ju hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Siapa-siapa yang nak register ke Setiap Alam, kita jumpa di Setiap Alam insyaAllah. Okey, bye.